Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili dan Sarfiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang baru mengangkat sumpah. Penjawat awam perlu bersikap amanah dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Upacara mengangkat sumpah bagi ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang baru dilantik pada 20 Januari lalu berlangsung hari ini di Dewan Persidangan Jabatan Majlis Mesyuarat. Upacara tersebut adalah sebagaimana yang terkandung di dalam Perkara 49 daripada Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959, iaitu tiap-tiap ahli Majlis Mesyuarat Negara sebelum memulakan kewajipan-kewajipan jawatan dan menduduki kerusi masing-masing hendaklah mengangkat sumpah dan menandatangani pengakuan di hadapan Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Pada upacara tersebut, ahli-ahli yang berhormat telah mengangkat sumpah dan menandatangani pengakuan di hadapan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang dilantik terdiri daripada ahli-ahli rasmi kerana jawatan, orang-orang yang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil yang dilantik dari daerah-daerah. Ahli-ahli rasmi kerana jawatan terdiri daripada menteri-menteri kabinet. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat yang taat lagi setia. Diikuti oleh ahli yang dilantik dari orang-orang yang bergelar. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Disusuli pula oleh ahli-ahli yang dilantik dari orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat dan setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Juga mengangkat sumpah wakil yang dilantik dari daerah-daerah. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai
ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berhikmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berhikmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berhikmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Berkhidmat sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara yang taat lagi setia. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang dilanting menjunjung kasih kehadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas pelantikan sebagai ahli Majlis Mesyuarat Negara. Menurut ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, tugas yang diamanahkan itu akan ditanai dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akan cuba dan seterusnya mengenal pasti masalah ataupun masalah yang dihadapi oleh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang perlu diambil perhatian. Tentunya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah akan sentiasa dipohonkan agar apa jua keputusan dan sumbangan yang diberikan itu adalah atas petunjuk dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So I think first and foremost is I will look into the current issues in Brunei currently, and then learning it from my peers and also learning from the citizen to hear the voice and also to see what can I do. So I think I'll be looking forward to partnering sama NGOs, pertubuhan-pertubuhan yang sedia ada di Brunei yang tahu lebih arif daripada saya tentang isu-isu yang ada di dalam negara juga. Saya akan berusaha sedia upaya untuk melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan kepada saya ini dengan sebaik-baik mungkin. Saya akan menggalas tanggungjawab dengan sebaik mungkin bagi menangani atau mendengar sunggutan daripada penduduk kampung di daerah Belait. Akan menyuntik semangat saya untuk meneruskan apa yang disarankan oleh kerajaan, yaitu melalui MMN untuk terus memajukan negara Brunei Darussalam. Majlis Mesyuarat Negara ini adalah sebagai salah satu platform kepada ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara untuk menyampaikan suara-suara rakyat kepada apa jua cadangan dan juga rancangan-rancangan pembangunan dan kesejahteraan negara. Seorang dai perlu merancang apa yang hendak disampaikan kepada pendengar dan mendapatkan rujukan yang betul. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Adalah penting bagi seorang dai sentiasa menjaga wudu sebelum dan semasa menyampaikan ceramah kepada umum dan hendaklah merancang apa yang hendak disampaikan kepada pendengar dan bukannya menyampaikan sesuka hati tanpa mendapatkan rujukan yang betul. Perkara itu antara yang terkandung dalam ceramah pada Majlis Multaqa Da'i bersama Profesor Dr. Haji Abdul Somad Batubara, penceramah undangan pagi tadi di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah. Pada majlis tersebut, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Padarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama, menyampaikan cenderamata kepada penceramah undangan.
Ceramah bertajuk Memperkasa Da'i Berkaliber Mercu Kejayaan Ummah Berkualiti juga menjelaskan seorang da'i mestilah menjaga penampilan dalam berpakaian dan perlunya juga sentiasa mengadakan muzakarah bersama para da'i yang lain. Antara objektif program adalah sebagai wadah untuk para da'i bertemu ulama dan meraih peluang menimba ilmu sekaligus memantapkan kredibiliti para pegawai Pusat Dakwah Islamiah dalam dakwah. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Oh, jadi kalau macam tu Ustaz masa di jalan tu tak tazkirah. Ya, saya dah tazkirah duluan. Sehingga kita tidak meraba. Sementara itu, bagi meningkatkan kualiti kepribadian mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA, petang tadi diadakan ceramah khas bertajuk Integrasi Ilmu dan Akhlak. Pada majlis tersebut, surat pelantikan disampaikan oleh Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA, kepada Profesor Dr. Haji Abdul Soman yang memperbarui lantikannya sebagai Profesor Kunjungan di Fakulti Usuluddin. Ceramah khas yang disampaikan dihadiri oleh lebih 500 orang secara fizikal dan maya. Dia hanya boleh menumbangkan pokok kayu paling banyak 5-10. Lepas itu berhenti. Sebab apa? Dia letih. Tapi kalau manusia yang ada ilmu, maka dia akan membuat alat dari besi, akan menghancurkan alam semesta. Seorang penjawat awam perlu memupuk dan menanamkan sikap amanah, pemedulian, berintegriti dan berakhlak mulia serta sentiasa berhemah dalam melaksanakan apa jua tugas yang dipertanggungjawabkan. Perkara tersebut ditekankan semasa Majlis Perhimpunan Tahunan Mahkamah-Mahkamah Syariah 2023 pagi tadi. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i juga berkata, nilai-nilai murni tersebut perlu ada dalam setiap diri penjawat awam, khususnya seluruh warga Mahkamah Syariah agar perkhidmatan yang diberikan sentiasa berkualiti tinggi sejajar dengan trend keperluan dunia global masa kini. Perhimpunan Tahunan Mahkamah-Mahkamah Syariah antaranya bertujuan mempertingkatkan kerjasama ke arah penambahbaikan pencapaian Mahkamah Syariah dengan lebih cemerlang selari dengan era dunia globalisasi yang semakin mencabar. Tujuh belas orang peserta yang menamatkan kursus latihan penyelaras keselamatan aktiviti pengembaraan pelancongan menerima sijil masing-masing. Majlis diadakan di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajatu Tiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dengan tamatnya kursus tersebut, para peserta diharap akan dapat memberikan jaminan kualiti dan keselamatan kepada para pelancong dalam pelbagai skop aktiviti pengembaraan yang dijalankan. Sementara itu, 9 buah penyedia aktiviti pengembaraan pelancongan menerima sijil pengiktirafan masing-masing kerana mematuhi garis panduan aktiviti pengembaraan pelancongan BDT AAG. Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Bahagian Khidmat Bakti Negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengendalikan latihan penyelaras kesiapsiagaan bencana asas bagi para belia yang mengikuti program Khidmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-11. Penyampaian sijil penyertaan disempurnakan oleh Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pendedahan kepada pelatih PKBN yang berpotensi menjadi sukarelawan untuk menyumbang khidmat bakti kepada negara sama ada dari segi tenaga dan buah fikiran dalam pengurusan bencana. Latihan juga mendukung hasrat ke arah masyarakat yang berdaya tahan. Majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu bagi Mukim Liang di daerah Blain diadakan selama 2 hari bermula hari ini.
Dua orang calon bertanding bagi jawatan tersebut iaitu Awang Hasmi bin Haji Matasim berusia 41 tahun dan Awang Haji Muhammad Yamin bin Haji Abdul Rani berusia 37 tahun. Kedua-dua calon adalah penjawat awam. Pengundian diadakan di dua tempat berasingan. Manakala esok, pengundian akan diadakan di Sekolah Menengah Pengaraan Anak Puteri Rashidah Seratul Balkia Lumon bermula 8 pagi hingga 3 petang. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB pagi tadi mengadakan bengkel intensif belia syumul Harapan Negara Siri 2. Diadakan melalui Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jemaah dengan kerjasama Fakulti Usuluddin, Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah, Pusat Penyelidikan dan Pengkajian Jawi dan Kitab Taurat serta Pusat Ilmu Teras. Bengkel berlangsung di Dewan Tarbiyah Kupu SB. Bengkel Siri 2 bertajuk Belia Pencinta Al-Quran dan Al-Hadis mengandungi 3 modul yang dibincangkan bersama oleh para pensyarah Fakulti Usuluddin Kupu SB. Sementara itu, kertas kerja bertajuk Peranan Ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah dalam memelihara pengambilan sumber rujukan hadis. Bengkel dihasrat dapat menubuhkan wadah dan saranan yang relevan dan terancang menjurus kepada pembangunan diri belia yang holistik. Pemeriksaan kesihatan bagi bakal jemaah haji daerah Blain yang terpilih untuk menunaikan fardu haji bagi musim haji tahun ini diadakan selama 3 hari bermula hari ini. Pemeriksaan kesihatan diadakan di Hospital Suri Seri Begawan Kuala Blain. Setiap bakal haji perlu menjalani pemeriksaan kesihatan untuk memastikan tahap kesihatan mereka berada dalam keadaan yang terbaik ketika melaksanakan rukun Islam kelima. Bakal jemaah haji adalah dikehendaki untuk membawa bersama kad pintar, kad Bruhims, buku rekod kesihatan dan panduan kesihatan haji bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam jika ada, buku suntikan berwarna kuning jika ada dan kad perjanjian masing-masing. Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian khidmat nasihat keluarga mengadakan program Bisaitah berjemaah kemarin di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Suhaimi bin Haji Gemok, pemangku pengarah Hal Ehwal Syariah. Program tersebut merupakan salah satu usaha jabatan untuk mengurangkan kadar penceraian di negara ini. Program diserikan dengan tazkirah bertajuk Solat Berjemaah Keluarga Berkah, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah disampaikan oleh Awang Hilman bin Haji Salim, penolong pensyarah Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan serta beberapa aktiviti kecerdasan. Program melibatkan kumpulan sasaran iaitu pasangan suami isteri, anak-anak dan ahli keluarga dalam satu kumpulan. Pusat Sejarah Brunei mencapai usia penubuhannya ke-41 tahun ini. Sehubungan itu, petang kemarin diadakan majlis doa kesyukuran di Masjid Kampung Masin. Majlis bermula dengan sembahyang fardu asar berjemaah diikuti membaca surah Yasin dan tahlil. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan wakaf kepada masjid berkenaan. Pusat Sejarah Brunei ditubuhkan pada 26 Januari 1982 dan telah melaksanakan bidang tugas-tugas utama dalam 7 dasar penubuhannya. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 246 kes sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Otoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI telah menjalankan pemeriksaan bersepadu pertama tahun ini bersama agensi-agensi kawalan bangunan berkaitan.
Dalam pemeriksaan tersebut, sebuah syarikat perniagaan beroperasi di 3 buah unit kedai didapati diubah suai tanpa mendapatkan permit kesiapan kemajuan. Restoran Razikin telah dikeluarkan notis mengosongkan unit premis seperti mana diperuntukkan di bawah Seksyen 16-1-A Perintah Kawalan Bangunan 2014, iaitu tiada seorang pun boleh menduduki, membenarkan atau menyebabkan untuk diduduki mana-mana bangunan atau bahagiannya di mana kerja bangunan telah dijalankan, melainkan pihak berkuasa telah mengeluarkan permit kesiapan kemajuan dalam bangunan itu atau bahagian dari bangunan itu. Sesiapa yang melanggar seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM20,000, penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Adalah diingatkan bahawa pemilik, pengusaha dan penyewa unit premis bangunan untuk mematuhi Perintah Kawalan Bangunan 2014, Peraturan-Peraturan Kawalan Bangunan 2014, piawaian dan garis panduan yang berjalan permasa ini bagi sebarang kerja-kerja ubah suai dan tambahan unit premis dengan melantik orang yang berkelayakan yang sah berdaftar dan mempunyai sijil penjalan amalan di bawah Lembaga Arkitek, Jurutera Profesional dan Juruukur Bahan, Kementerian Pembangunan dan kerja-kerja pembinaan tersebut hendaklah dilaksanakan oleh pembina yang mempunyai pendaftaran yang sah di bawah Kementerian Pembangunan serta mempunyai kategori kerja yang bersesuaian. Tindakan undang-undang boleh diambil mengikut Perintah Kawalan Bangunan 2014 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bangunan 2014. Kerana melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021, sebuah syarikat dikompaun oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong. Syarikat Magic Pass Veterinary dikompaun RM500 kerana membuang kotoran ke dalam longkang di tempat awam dan dikehendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis perniagaan dan kawasan awam. Seorang individu dikenakan kompaun di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30, iaitu melakukan kesalahan mencampak dan meninggalkan sisa buangan di tempat awam berdekatan tanah perkuburan orang Islam An-Naib. Edmund Talada Kuembiao didenda RM300 dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda berkenaan. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi mengingatkan kepada mana-mana individu, orang awam atau mana-mana syarikat untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan sifat bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar. Seorang warga negara Filipina didakwa atas kesalahan di bawah Bab 36 Akta Imigresen Penggal 17 kerana masuk semula dan tinggal di negara ini setelah diusir secara sah. Gaira Mansurani berusia 53 tahun dihukum penjara 1 tahun penjara dan denda sebanyak RM1,000. Hukuman dijalankan berkuat kuasa pada 28 Januari 2023. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Data Stream Digital Sdn Bhd DST, Progressive Sdn Bhd, Imagine Sdn Bhd dan Mac Telecommunication System Sdn Bhd menawarkan perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GC Peringkat O dan IGCSE sesi Oktober-November 2022. Pendaftaran SMS boleh dibuat dengan menaip MOE _REG _KOD kod pusan nombor calon nombor IC calon dan hantar ke 888555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan progresif dan 39966 bagi pelanggan Imagine. Perkhidmatan ini boleh dilanggan mulai esok 29 Januari 2023. Pelanggan akan dikenakan bayaran RM3 bagi setiap keputusan SMS yang diterima.
Maklumat lanjut layari laman sesawang macbrunei.com/MOE. Brunei DP MMFC secara rasmi akan bersaing dalam Liga Perdana Singapura 2023. Penandatanganan perjanjian mengenainya diadakan kemarin di Stadium Jalan Besar, Singapura. Menandatangani bagi pihak Brunei DP MMFC ialah pengurus amnya Awang Muhammad Ali bin Haji Momin, manakala Persatuan Bola Sepak Singapura FAS diwakili pemangku presidennya Bernard Tan selaku pemangku pengurusi Liga Perdana Singapura.